pada hari ini adalah satu program yang amat baik sekali ya. Kerana kita boleh melihat bagaimana usahawan tempatan membantu antara satu sama lain. Ya, bermula dengan asas-asas untuk popularkan produk-produk tempatan. Kita tahu animasi Didi and Friends memang dah popular melalui Astro. Jadi apa maknanya kalau Didi and Friends ni popular, dia seorang je popular. Jadi dengan adanya jenama dan juga brand animasi Didi and Friends ini, mereka tidak lupa untuk membawa sekali usahawan tempatan untuk mengambil kesempatan menggunakan the popularity Didi and Friends ini. Maka kita lihat bahawa di bawah Didi and Friends ini telah banyak vendor-vendor dapat dilahirkan. Jadi ini adalah sejajar dengan hasrat KUSKOP untuk kita nak melahirkan berapa ramai lagi usahawan tempatan. Dan yang lebih penting bagi saya ialah kita nak kena bekerjasama untuk membuat promosi produk-produk tempatan dengan kempen kita, belilah barang-barang juga keluaran tempatan, semangat keluarga Malaysia. Ini yang semangat keluarga Malaysia yang dilahirkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi bagi KUSKOP, kita memang sentiasa memberikan sokongan kepada usahawan. Lebih-lebih lagi sekarang ni selepas pandemik usahawan baru nak bangkit. Jadi salah satu cara yang kita nak tolong ialah kita juga akan memberikan bantuan dan juga sokongan kepada mana-mana usahawan ataupun mana-mana syarikat yang ingin membantu antara satu sama lain. Saya bagi contoh. Dan Summerfield ni dia satu syarikat yang melahirkan usahawan secara ejen. Jadi mereka ada lebih kurang 400 ejen. Jadi daripada 400 ejen ini, kalau ejen-ejen ini nak memerlukan modal untuk memulakan perniagaan, maka agensi di bawah KUSKOP seperti Tekun akan memberikan bantuan. Usahawan di bawah Summerfield ini saja, saya telah dimaklumkan lebih suku juta, lebih 250,000 telah pun Tekun memberikan pinjaman kepada usahawan yang ingin terlibat di dalam usahawan di bawah Summerfield ini. Bukan saja dengan Summerfield, tetapi dengan lain-lain bisnes. Kita memang nak galakkan dengan sistem ejen dan juga sistem payung yang kita akan lancarkan nanti, sistem payung. Jadi tujuan KUSKOP ialah kita nak membantu usahawan. Di bahagian KUSKOP kita hanya mampu memberikan pinjaman, tetapi untuk menentukan sama ada usahawan yang diberi pinjaman ini berjaya ataupun tidak, maka itulah kita memerlukan kerjasama daripada usahawan yang telah berjaya memantau usahawan di bawah mereka ini. Jadi dengan kerjasama di antara produk-produk tempatan, animasi tempatan, jadi saya harap satu hari nanti bahawa jenama Didi and Friends akan bukan saja popular dalam negara kita, tapi juga akan pergi peringkat antarabangsa, insyaAllah. Okey? Ini Didi and Friends. Dia jawab lah. Kenapa memilih Summerfield memilih Didi and Friends? Sebenarnya actually bila kita tengok Didi and Friends, memang kita tiada lagi produk yang berkolaborasi dengan susu punya produk. So that's why Didi and Friends kita rasa macam this is a good combination lah, yang mana kita boleh bekerjasama sama-sama meningkatkan lagi populariti antara satu sama lain, dan juga kita membantu antara macam Tan Sri cakap tadi, kita membantu sama-sama usahawan untuk
memeriahkan lagi industri di Malaysia ini. So dan juga DDM Friend adalah satu animasi untuk kanak-kanak, dan Susu pun ada related dengan kanak-kanak. So dengan oleh itu kita rasa macam adalah memang good fit lah sebenarnya antara Susu, Summerfield dan juga DDM Friend. So we harapkan kita akan boleh bersama lagi berkaitan dengan projek-projek yang lain yang akan kita buat lagi, insyaAllah akan datang. Contohnya dengan Maha, nanti kita akan buat dengan Summerfield juga something, dan kolaborasi yang akan datang bersama Summerfield, insyaAllah. So kenapa, itulah sebabnya kenapa kita rasa sesuai lah. Summerfield dan bagaimana dia pendekatan brand kita di Summerfield ni kita ada 42 SKU, kita ada Pestrice dan 5 UST. Sebelum ni kita banyak bergantung kepada modern trade, maknanya kita masuk hypermarket. So sekarang ni bila kita ada sistem agent dan juga distributor dan berkaitan semua, so kita banyak second tier market kita pergi. So pendapatan kita selepas harga PKP, untuk makluman, agak berbeza compare dengan sebelum PKP. Bila kita ada sistem agent, sistem distributor ni, kita punya lonjakan pendapatan boleh lebih kurang 30 ke 35% dengan bantuan usahawan yang sedia ada. So, usahawan yang lebih 400 lebih tu adalah seluruh semenanjung Malaysia yang ada sebenarnya. Untuk makluman, itu adalah sebenarnya saranan daripada Puskop. Selepas kita pandemik, ramai orang kita tahu tak ada kerja. So, untuk mewujudkan banyak lagi bangsa usahawan, so kita buka satu lagi department baru di Summerfield. Maknanya satu lagi program pembangunan usahawan. Kita bagi ruang kepada orang yang dibuang kerja, orang yang tak ada kerja, orang yang mungkin nak jadi usahawan tapi tak ada produk. So kita latih daripada A sampai ke Z, daripada cash flow, daripada training, daripada produk knowledge semua kita latih. So alhamdulillah segmentation untuk produk UHT lonjakan pendapatan kita sehingga ke hari ini. UHT saja lebih kurang dalam 4.2 juta monthly, dan total termasuk dengan Pestrice almost 7 million, 7 juta lah. Itu 7 juta pendapatan. Itu sebahagian daripada pendapatan kita lebih kurang dalam 25 ke 30% adalah sumbangan daripada usahawan ni. Itu yang kenapa hari ni kita buat collaboration dengan DDM Friends. Selain daripada kita bukanlah menumpang popularity, kita ambil popularity yang ada bersama DDM Friends, kita sharing together. Kita boleh bantu juga usahawan untuk buat promosi. Sebab segmentation selepas ini yang kita akan masuk adalah awareness campaign ke sekolah-sekolah. So bila melibatkan sekolah-sekolah ni, kita tahu kanak-kanak dan buying power ni adalah ibu bapa. So cara macam mana kita nak buat, kita buat awareness campaign macam ni. Same goes to apa yang DDM Friends cakap tadi. Kita punya climax seperti akan datang, kita akan buat 4 bulan Ogos hingga 14 bulan Ogos adalah berkaitan dengan Maha. Itu kita akan boost up habis dengan maskotnya semua. Dan dalam masa yang sama, saya nak sentuh juga dalam industri tenusu ni, kita nak bagi jaminan juga kepada kerajaan yang food security untuk our industry, kita akan sama-sama strengthenkan, kita akan perkuatkan lagi. Sebab orang cerita pasal ayam tapi tak bercerita pasal food security yang lain. Tapi daripada segi Summerfield sendiri, untuk tenusu kita bagi jaminan untuk 5 ke 10 tahun akan datang, kita akan fulfill lebih banyak lagi pembekalan yang mungkin kita akan buat untuk market. Boleh nak ucapkan dan saya cakap boleh dikembangkan lagi di pasaran luar. So mungkin ada jangkaan bila Summerfield akan pergi ke pasaran luar. Sebenarnya kita dalam proses untuk dah meninjau ke pasaran Brunei dan juga Singapura. Kalau ikutkan tak ada PKP itu, kita dah pergi ke Brunei dah sebenarnya. Tapi agak delay sikit. Kita menyangkakan untuk ke pasaran Brunei paling lambat pun awal tahun depan, awal Januari. Sebab proses ni dah selesai, cuma polisi saja yang kita nak matchkan. Dan insyaAllah sebenarnya di bawah Puskop sendiri kita ada, kalau tak silap saya, di bawah SME Bank kita ada Business Export Program. So kita pun bersama dengan Puskop daripada awal. So banyak program-program yang di bawah Puskop ni memang kita matchingkan terus. Dengan bantuan Puskop kita akan pergi kepada peringkat antarabangsa. Kita akan ke Brunei dan Singapura yang paling hampir, sebab kita ada good collaboration di antara diplomatic connection di antara dua negara. Dia ada punya vending machine. Vending machine. Okay. So far vending machine daripada in-house kita tak ada. Tetapi yang terbaru ni kita akan masuk collaborate dengan Family Mart. Family Mart untuk maklumat semua, kita ada lebih kurang 212 cawangan. Di Family Mart saja dia ada lebih kurang 700 vending machine.
So rather than kita keluarkan kita punya modal sendiri, kita collaborate dengan Family Mart, so we can sharing pendapatan together. So kita gunakan vending machine daripada Family Mart. Dekorasi vending machine tu dia orang punya dekor lah. Dia orang punya dekor. Tak apa, kita sharing market. Okay, macam kita di advance, dia ada dia punya market, kita tak compete each other, kita complement each other. The word is compliment is very important. Compliment each other. Dede and friend ni dah popular dengan animasi dia. Sampai Phil pun dia popularity sendiri. Jadi kalau dah sama-sama popular ni, kita kena compliment each other. Jadi dengan cara tak langsung, sama Phil pun akan popular, animasi and friend pun akan bertambah popular. Jadi produk pun sesuai lah. Ini animasi ni memang produk budak-budak. Tadi saya tengok budak-budak apa happy ya. Anak-anak happy. Jadi apa pun akhirnya dia nak minum susu. Ini sesuai. Saya kata Phil. Okey, Tan Sri. Okey, mengenai penunjukan Aisyah tadi semalam dilantik sebagai MD yang mungkin Tan Sri ada ucapan kepada Aisyah. Tak apa, kita dari Selangor kita ucapkan tahniah. Jadi dalam majlis tinggi ni saya ucap terima kasih. Terima kasih kepada Presiden Parti ya. Kerana saya tengok dalam majlis tinggi sekarang ni, saya ingat wakil daripada Selangor yang paling ramai. Kalau saya tak silap, saya ada 8 orang. Yang dilantik saja termasuk Isam ni yang latest. Kita di MT ya, kita saya tengok daripada pimpinan kalau kita Selangor tak ada pemimpin ni tak apa tepat lah. Sebab kita ada ketua puteri daripada Selangor dalam MT. Kita ada ketua penerangan dan ketua penerangan Malaysia daripada Selangor. Kita ada setiausaha wanita UMNO Malaysia juga MT. Itu pimpinan atas dah 3. Dan daripada saya seorang menang. Dulu yang menang tanding saya seorang je lah. Yang menang tanding saya dapat. Kemudian yang dilantik Dato' Johan, Azman, YB Nizam, lagi Isam Jalil. Jadi semua wakil orang muda. Yang saya tengok yang nanti ni wakil orang muda lah. Arman orang muda, Isam orang muda, Rizam orang muda. Jadi ada 4 orang. 4 yang dilantik daripada. Jadi all together ada 7 orang paling ramai. Sebelum ni beliau digugurkan sebagai ketua penerangan PN Selangor kan. So adakah kerana ingin memberi laluan beliau untuk mengisi? Sampai kata dia digugurkan. Semaksudnya ialah ini kadang-kadang saya tengok, saya dah begitu kan digugurkan. Silap ni dulu pelantikan jawatan Barisan Nasional ni tak ada dalam Perlembagaan UMNO. Tak ada dalam Perlembagaan Barisan Nasional. Dalam Perlembagaan UMNO memang ada jawatan ketua penerangan. Tapi dalam Perlembagaan Barisan Nasional tidak ada jawatan ketua penerangan. Silapnya saya lah. Silapnya sebelum ini saya dulu kita punya kawasan. Dan rupanya di Peringkat UMNO Malaysia, Barisan Nasional Malaysia, dia hanya ada pengarah komunikasi. Wording ni ialah pengarah komunikasi yang tak ada dalam Perlembagaan Barisan Nasional. Siapa kata dia kena tamat? Bukan kena tamat, jawatan itu tidak ada. Salah lantik. Bila salah lantik, bila nanti orang kata unconstitutional, nanti akan itu. Jadi sebelum orang lain mula, saya pun dah dapat maklumat-maklumat itu. Jadi sebelum dia menjadi isu, nanti orang kata apa ni, nak lantik pun tak faham perlembagaan. Jadi sebelum itu, sebab itu bukan ditamatkan. Maksudnya jawatan tu tidak ada. Jadi bila tidak ada, memang tak ada. Sebab itu kita yang adanya ialah pengarah komunikasi. Itu yang silapnya istilah. Jadi tak ada kena tamat lah. Jadi Isam Jalil dia ada kena tamat. Lepas tu dia lantik pula jadi majlis tinggi. It's very good. Tak ada kita pilih siapa pun. Okey. Kita di Selangor ni saya mengeluh-ngeluhkan. Berapa ramai lagi orang muda nak datang, itulah kita aluh-aluh sangat. Ini pun orang muda Selangor ni. Kami. Okey. Badan Ketua UMNO Johor Datuk Tak apalah, itu saya tak mau cerita. Saya tak Selangor saja.